with you? You're not afraid of the dark, are you? Hai, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy. And hari ni kamu ada satu kisah seram yang dikongsikan oleh subscriber. Tapi hari ni kita ada dua cerita daripada dua orang subscriber yang berbeza. Okay, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang pertama ni tentang hijab mata dia terbuka. Jadi bila orang yang hijab mata terbuka ni memang banyak cerita dia, guys. And punca dia dapat hijab mata terbuka ni pun ada kisah lah di sebaliknya. So pemilik kisah hari ni kita bagi nama dia Imah, bukan nama sebenar. And Imah ni boleh nampak benda gaib. Antara puncanya sebab keluarga Imah ni ada membela saka. Tapi ikutkan belah family mak dan ayah dia ni, sebenarnya saka tu dah dibuang. Tapi tak tahulah kenapa saka-saka tu masih menghantui Imah. Imah pun start boleh nampak benda-benda ni sejak dia duduk di tanah arwah moyang dia belah ayah dia. So nak dijadikan cerita, arwah moyang ayah Imah ni membela 3 saka. So daripada moyang dia lagi lah ada saka ni. Yang pertama buaya putih, yang kedua harimau jadian, dan yang ketiga nenek kebayan. Kenapa moyang dia ada saka? Sebab dulu arwah moyang Imah ni bidan, seorang bidan, orang yang sambut wanita melahirkan anak, jaga berpantang, semua-semua tu lah. Jadi orang dulu-dulu memang banyak lah bela jin untuk jadi kuat, and mostly pasal kerja yang dilakukan. So Imah pernah nampak harimau jadian dengan nenek kebayan. Tapi kalau buaya putih, Imah tak pernah nampak lagi. Cuma sepupu lelaki Imah pernah cerita dia pernah nampak saka buaya putih tu. Tapi dia kata besar gila, sangat-sangat besar, sampaikan sepupu Imah ni pernah demam ketakutan bila nampak buaya putih tu. And by the way, rumah Imah dengan rumah arwah moyang dia ni semua dekat-dekat je. Kiranya dalam satu kampung tu saudara mara diorang memang sebelah-sebelah aja. And bawah sikit tu ada sungai. So memang dekat je lah rumah diorang dengan sungai. Jadi nak dijadikan ceritanya, Imah ada beberapa kisah seram, experience berhadapan dengan makhluk gaib ni dengan hijab mata dia yang terbuka. So kisah yang pertama, Imah ingat lagi masa tu raya. Time tu sakanlah raya sebab tak ada COVID apa semua. Plus diorang pun saudara mara dekat, and memang best lah raya ramai-ramai sekampung macam tu. So masa tu Imah tingkatan 2. Kampung yang Imah duduk ni hampir separuh daripada penduduk tu adalah saudara mara dia tau. So bila raya tu korang bayangkanlah betapa riuhnya sampai ke malam tak habis-habis beraya lagi, bak kata Imah. So nak dijadikan cerita, malam tu ada cerita best dekat TV. So Imah nak balik lah cepat kan nak tengok cerita tu. Tapi mak Imah pula lambat, tak balik-balik. Dia masih lagi nak beraya rumah saudara mara kan. Jadi Imah macam memberontak lah. Form 2 kan, rasa macam aku nak balik macam tu. So Imah pun pergilah keluar daripada rumah saudara dia tu and duduk dalam kereta sorang-sorang. Dia tak nak keluar, kira merajuk lah. Walaupun Imah tahu Imah ni memang bermacam-macam jenis hantu dah yang dia pernah nampak. Tapi takut tu masih takut. Cuma waktu tu dia macam memberontak kan. So dia lantak lah, aku jumpa apa pun. Cuma antara benda-benda yang dia pernah nampak, menurut Imah, hantu bungkus tu paling dia takut. Tak tahu kenapa dia kata paling lemah lah macam tu. So nak dijadikan cerita, masa tu dia kan merajuk masuk dalam kereta. Jadi dia tengoklah phone dalam kereta sorang-sorang. Tiba-tiba tengah scroll phone tu ada orang ketuk tingkap dalam kereta tu kan. Masa tu Imah duduk dekat kerusi depan. So Imah ingat adik dia lah. Jadi Imah pun toleh lah belakang. Bila dia toleh je belakang, dia nampak benda tu duk ketuk kepala dia dekat tingkap. Tak
Benda tu apa? Benda yang berbungkus dengan kain kapan tu. Terkejut aku, bodoh kau, bodoh kau ni. Kejap mana apa tak pernah tadi. Masa tu Ima tak tahu nak buat apa tau. Dia terus toleh kepala balik and dia jadi kaku. Satu badan dia menggigil, mulut dia terkunci rapat. Nak panggil mak dia pun tak terkeluar perkataan tu. Masa tu Ima kata, sumpah Allah je tahu perasaan dia waktu tu. Nak menangis pun ada. So waktu tu Ima cuba mengelakkan pandang mata tepat dekat benda tu tau. Macam pura-pura tak nampak lah. Tapi lain pula yang jadi. Benda tu boleh pula melompat dekat depan Ima. Betul-betul dia menghadap Ima. Masa tu Ima dah berpeluh and mula menangis. And Ima berdoa lah dekat Allah. Ima berdoa dalam hati, tolong jangan ganggu aku tak kacau kau, tolonglah kan. Lepas tu benda tu terus melompat. And menurut Ima, benda tu melompat macam angin tau. Kaki dia langsung tak jejak tanah. Tahu-tahu dia lompat 2 kali and jauh terus hilang. So itu kisah pertama. Aku tak boleh lah benda berbungkus ni. Sebab kamu pernah nampak satu video ni, tak tahu betul ke tak, tapi orang kata penampakan tu real. And itulah cara hantu bungkus yang sebenar. Dia bukannya tak macam tu je. Dia memang melayang macam tu, melayang jauh-jauh. Sorry korang kalau korang dengar bunyi bising sebab sekarang tengah hujan lebat. Sekarang kan musim hujan kan. Sekarang pukul 10 malam. So kisah yang kedua pula. Time ni ibu Ima dah tak tahan dengan masalah yang Ima hadapi, which is dia boleh nampak benda-benda gaib ni kan. Ima pun sebenarnya tak boleh tahan juga. So ibu Ima ni buat keputusan hantar Ima ke sekolah agama dekat Kelantan. And masa Ima belajar dekat sana, Alhamdulillah Ima dah kurang nampak lah. Benda-benda tu dah tak kerap nampak kan. Tapi itulah Ima ingatkan akhirnya berjaya kan. Tapi masa umur dia tingkatan 3, malam tu habis belajar, semula diorang tengah rehat-rehat dalam bilik. Time tu bulan 11. And Ima tak tahu kenapa ramai senior-senior cakap dekat sekolah tu bulan 11 bermakna bulan hantu. Maksudnya kalau bulan 11 je ramai gila akan kena rasuk, kena histeria. Mesti akan jadi bulan 11, tak tahu kenapa. So nak dijadikan cerita, malam tu habis je kelas, ada seorang senior Ima ni lah, dia minta urutkan badan dia. So Ima pun urut lah. Tengah sedap-sedap urut tu, kakak tu pujilah Ima. Dia cakap, sedap lah Ima urut. And then Ima happy lah kan ada orang puji kan. Tapi itulah lain pula jadi. Masa Ima tengah urut kakak senior tu, tiba-tiba Ima dah tak ingat apa-apa. Dia sedar-sedar je kakak senior tu jauh daripada dia. Tangan dan bahu senior tu lebam-lebam and senior tu tengah menangis. So Ima nak bangun lah, tapi Ima pun rasa badan dia lemah, sakit-sakit dan penat. So senior tu suruh Ima rehat. Lepas tu Ima tanyalah kakak senior yang diurutkan semalam tu kan. Bila tengok reaksi muka senior tu macam seolah-olah trauma dengan Ima and takut dengan Ima. Tapi disebabkan Ima paksa kakak tu cerita, jadi dia ceritalah juga. Senior tu dengan kawan-kawan sebilik Ima ni ceritalah. Time tu sebenarnya Ima kena rasuk masa tengah urutkan senior tu. And cerita dia, masa senior tu puji Ima kan, tiba-tiba urutan Ima tu makin lama makin sakit. Lepas tu senior tu cakap lah, sakit. Tapi Ima buat tak endah je. Bila senior tu tarik tangan dia, Ima terus sentap tangan senior tu. And Ima cakap, kata aku urut sedap, biarlah aku urut lagi. Kakak tu cakap, suara Ima, perubahan muka Ima ketara sangat-sangat. Terus senior tu menjerit. So kawan-kawan Ima cakap mungkin yang keluar malam tu adalah saka bidan Ima. So Ima pergi berubat dekat area situ je. And ustaz tu cakap Ima tak boleh urut buat masa ni. Jadi Ima kena elakkan lah daripada urut-urut orang. So itulah antara cerita Ima yang Ima rasa dia tak boleh lupakan. And benda ni berpunca daripada dia boleh nampak and also dia punya saka keturunan family background dia lah. So itu kisah yang pertama daripada subscriber Ima. Next, kisah ni pun tentang subscriber yang boleh nampak kan benda-benda halus ni lah. Nama subscriber ni Ainul. Jadi Ainul nak cerita pengalaman dia yang dia boleh nampak benda-benda halus sejak kecil and dah terbiasa nampak diorang sampai sekarang. Tapi benda yang dia paling tak boleh lupa ialah tentang saka. Lebih kurang okay?
Kebetulan Kama jumpa 2 orang subscriber ni yang ceritakan lebih kurang sama. Cuma of course lah cerita diorang berbeza, jadi Kama compilekan ke dalam satu video. So ada satu malam ni, masa tu Ainul balik kampung belah ayah dia. Dah sampai je ke destinasi tu, memang mengantuk gila, tak puas, walaupun dah tidur dalam kereta still tak puas nak tidur kan. So masuk rumah, bagi salam, Ainul terus tidur atas sofa dengan tak mandi, tak basuh kaki apa semualah. So tengah malam tu Ainul dengan mak dia tak boleh tidur sebenarnya. Senang cerita, masa Ainul tidur atas sofa tu, sebenarnya dia tidur-tidur ayam je. Pada tengah malam tu, hari yang sama, Ainul dengan mak dia terdengar ada orang tengah berjalan-jalan tau dekat tingkat atas, which is rumah nenek dia, 2 tingkat, and rumah dia rumah kayu kampung macam tu. Jadi Ainul pun pergi lari dekat mak dia sebab dia takut malam tu. Dekat tingkat atas tu sebenarnya tak ada orang, tapi adalah saudara mara yang tidur dekat atas tu, tapi masa tu dia tak ada. Masa diorang dengar tu tak ada orang pun sebenarnya. So siapa yang berjalan dekat atas tu? Keesokan harinya, pagi-pagi tu, Ainul dengan mak dia ceritalah dekat semua orang kan yang ada dalam rumah tu. Makcik dia pula kata, dah lama dah jadi, kamu je tak tidur sini. Maknanya bunyi orang yang berjalan tu memang dah lama dah ada. So ayah Ainul ni cepat-cepat telefon ustaz yang berpengalaman dan suruh dia datang tengah hari tu juga. Tengah hari tu nak dekat-dekat ustaz tu datang, Ainul tengah makan ayam. So makcik dia katalah, ustaz dah datang ni. So mak Ainul pula minta izin dekat ayah Ainul nak keluar. Lepas tu ayah dia tak kasih lah sebab nak berubat kan, ustaz nak datang kan. Tiba-tiba mak dia kena rasuk guys. Sebab kan ayah Ainul halang mak dia keluar kan. Tiba-tiba mak dia kata, aku nak keluar lah, dengan nada yang marah. So Ainul tadi yang tengah sedap layan makan ayam tadi pun terus terberhenti makan, tengok mak dia tiba-tiba marah ayah dia kan. Ustaz tu cepat-cepat lari pergi dapur nak tengok apa yang jadilah. So ustaz tu pergi berubat nenek Ainul dulu, dan tinggalkan Ainul dan ayah dia yang tengah tengok mak dia kena rasuk. So ayah Ainul buka apps surah Ruqyah and pasang kuat-kuat. Dan korang tahu tak, benda tu gelak-gelak je, benda yang ada dalam badan mak dia tu gelak-gelak. Lepas tu dia kata, kau ingat kau pasang ayat tu aku boleh keluar ke? Lepas tu dia sambung gelak. And ayah Ainul suruh Ainul cepat-cepat pergi ruang tamu tempat ustaz tu berubat nenek dia. Tengah nak pergi ruang tamu tu, tiba-tiba Ainul terkaku sebab dia nampak ada benda hitam berbulu dan harimau putih ada dekat belakang ustaz tu. So Ainul cepat-cepat tutup mata dan menjerit sekuat hati. Lepas tu dia dah tak sedarkan diri. Rupanya dia pula kena rasuk. Dari situlah mula benda-benda halus ni kacau. Ustaz tu berubat bukannya selesai lagi lah sebenarnya. Tak sampai situ, benda tu terus kacau. Benda tu mengikut sampai ke sekolah Ainul. Sampai sekarang benda ni tak selesai sebenarnya, walaupun nenek Ainul dah meninggal dunia. Dia sambung pengalaman cerita ni dekat sekolah dia. Masa tu benda ni berlaku pagi-pagi tau. Walaupun pagi-pagi benda tu boleh kacau ya. Masa tu macam biasa dia bangun pagi dan pergi ke sekolah. Sekolah Ainul ni ada 3 tingkat. So Ainul ada seorang kawan rapat nama dia Alia, bukan nama sebenar. So masa tu Ainul naiklah ke tingkat 3 kan. Dia nak segarkan mata baru datang sekolah pagi-pagi tu. Dia pun tengoklah dekat bawah. So dia ternampak ada kawan dia Alia tengah berjalan nak masuk sekolah daripada luar nak masuk ke dalam sekolah. Sambil Alia betulkan awning dia, awning tudung dan galas beg sebelah bahu. So itulah benda yang setiap hari dia buat sebenarnya. Tapi ada satu benda yang pelik. Ainul pusing belakang tengok kelas, and Alia ada dekat situ. Yang menjadi tanda tanya sekarang ni, siapa yang dekat depan sekolah baru masuk ni, and mana satu Alia yang betul. Lepas tu Ainul kata cerita tak habis sampai situ. Sekolah tu ada tandas, and tandas nombor 5 ni adalah tandas yang jarang orang guna. Senang cerita tak pernah gunalah sebenarnya. So satu hari ni classmate Ainul nak pergi juga tandas nombor 5 tu. Classmate dia ni mulut masin jugalah. So Ainul cuba halang, kau ni betul ke nak pergi tandas tu juga? Takut ada momok je, dia kata macam tu kan. Dia macam nak gurau-gurau lah. Tapi classmate dia tu tetap berdegil, tetap berkeras nak juga pergi tandas nombor 5 tu. So
Ainul dengan kawan-kawan dia biarkan je lah kan. Lepas je classmate dia pergi tandas tu, time tu tengah subjek AdMat, subjek yang paling Ainul tak suka lah. Kerja Ainul memang tidur je sepanjang subjek tu, dia kata. Tiba-tiba ada seorang pengawas senior perempuan ni datang. By the way, Ainul pun pengawas tau. Lepas tu dia tanyalah, saya nak seorang pengawas boleh tak nak tolong jaga sesuatu. Lepas tu Ainul pun angkatlah tangan sebab dalam kelas tu dia seorang je pengawas perempuan. Lepas tu pengawas tu macam gelabah, macam cepat. Jadi Ainul pelik lah, dia nak bawa pergi mana. Rupanya dia bawa Ainul pergi ke bilik mesyuarat, and dalam tu ada banyak pengawas-pengawas yang lain daripada kelas-kelas yang lain yang jaga, dan ada seorang budak perempuan. Rupanya budak perempuan tu adalah classmate dia yang berdegil nak pergi toilet nombor 5 tu. So pengawas tu suruh Ainul duduk diam dekat tepi, suruh jaga si budak perempuan kawan dia tu kan. Dan pengawas lelaki pula disuruh untuk azan di setiap penjuru. Jadi Ainul macam okay, aku faham dah, classmate aku sekarang kena rasuk. Sampailah ustaz yang ada dekat sekolah tu, dia berpengalaman, dia datang untuk berubat classmate Ainul ni. And waktu tu Ainul tengok mata dia merah, dia tengah marah dan mendengus sambil dia kata, kau lah yang budak baik tu, aku suka. Ainul ni terkejut lah sebab kawan dia tu tengah cakap dekat dia. Lepas tu time tu dekat situ ada pengetua sekolah kan. So pengetua suruh Ainul bertenang, jangan gelabah, jangan takut, sebab takut dia pula yang kena rasuk kan. So ustaz tu kata, kau keluar dari badan budak ni dan masuk Islam atau aku akan pancung kau. And benda tu berdegil tau. Dia kata, aku tak nak semuanya. And then dia menjerit sekuat hati. Tapi jin tu kata, okey lah aku nak masuk Islam, sambil dia gelak-gelak. So ustaz tu suruh jin tu ikut dia, asyhadu. And then jin tu ikut, asyhadu. Ustaz tu sambung, alla ilaha illallah. And jin tu pun ikut, alla ilaha illulululu. Ustaz tu pun bengang lah sebab jin ni memburukkan nama Allah. Dan lepas tu ustaz tu terus pancung kepala jin tu. Dah selesai semuanya, pengetua pun suruh orang yang ada dalam bilik mesyuarat tu untuk diamkan cerita ni. Kes ni habis sampai sini je. Wow guys, agaknya apalah yang ada dalam tandas nombor 5 tu kan. Wallahu alam. So itulah dia beberapa pengalaman seram yang dilalui oleh orang yang hijab mata dia terbuka guys. Semoga korang kuat, and ini ujian untuk korang. Jangan anggap benda ni beban, or jangan rasa sedih lah dengan ujian ni. Okay? Justru ujian ni diberi kat korang sebab korang kuat weh. So kami harap korang sentiasa dilindungi Allah lah daripada gangguan jin dan syaitan. And kita yang tak pernah nampak ni pun minta-minta lah jangan nampak kan. So thank you kepada Imah dan Ainul sebab sudi berkongsi pengalaman seram korang dengan peminat creepy semua. And kami rasa itu saja video untuk hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.